hambanya Allah dalam berinteraksi dengan kita. Kita ni siapa ni? Kita ni insan yang berdosa. Kita cakap sedap kita nak baca kitab tu pendosa, mesti kita ingat orang lain kan? Betul? Kita lah ni. Betul ya? Ke tadi duk ingat kita cakap pasal siapa? Pasal pendosa Ustaz. Siapa pendosa tu? Kita lah. Ni yang bercakap ni. Puan-puan yang mendengar ni kita lah. Betul ya? Boleh terima tak ni? Alhamdulillah. Terima ke tak terima, kita ni banyak dosa. Okey ya? Ke akhir-akhir ni kurang sikit dah. Harap-harap begitulah. Sebab apa? Sebab bukan kita dah kurang dosa, Allah ampunkan dosa kita. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok ada satu perkataan yang dalam surah Ghafir tu. La zulmal yaum. Pada hari ini tidak ada lagi sebarang kezaliman yang Allah akan lakukan kepada sesiapa pun, termasuk kepada seorang yang berdosa. Maknanya kalau kita berdosa balik akhirat nanti, habislah aku, habislah. Tak. Tolong jangan lepaskan atau putuskan harapan kita dengan Allah. Allah tidak akan pernah menzalimi sesiapa pun, termasuk yang berdosa. Itu ayat Quran yang kita baca surah Ghafir ayat 7. Baik, kita baca sikit yang bawah tu. Tiada kezaliman pada setiap keadaan dan masa. Ya, tiada kezaliman pada setiap keadaan dan masa pada perbuatan Allah terhadap para makhluknya, kerana pada asalnya dia iaitu Allah berhak melakukan apa sahaja pada makhluknya. Baik, kita nak sebut begini. Tidak ada istilah Allah Ta'ala zalim kepada hambanya. Tak ada. Tak ada istilah. Kenapa? Kerana kita ni adalah milik Allah. Contoh apa yang sedang berlaku di Aceh, tsunami di Aceh, tsunami di Palu, apa lagi, gempa bumi di Turki, dulu di mana-mana dunia yang ada ni. Bahkan ada manusia mati sekaligus puluhan ribu, ratusan ribu sekaligus meninggal dunia. Siapa yang mencabut nyawa mereka? Allah. Siapa yang mematikan mereka? Allah. Dalam keadaan apa yang mereka mati itu? Tsunaminya, gempa buminya, kebakarannya, apa sahaja. Adakah Allah zalim? Tak. Kenapa? Sebab kita semua ni dia punya. Ikut dia lah. Nak contoh apa? Benda-benda yang kita punya, kita nak jemur tengah panas, boleh? Zalim. Benda kita punya, contoh motosikal kita punya, kita parking tengah panas, zalim lah. Contoh lah, ikut air lah. Itu motosikal air nak parking kat situ. Kan hujan tu, biarlah dia kena hujan. Zalim tak kita? Mana ada zalim, sebab tu kita punya, ikut kita lah, nak letak mana pun. Orang lain pun boleh cakap kita zalim. You tak bertanggungjawab lah. Mana boleh orang lain kata kita tanggungjawab? Ikut kita lah, barang kita. Kecuali kita buat benda tu yang dia punya. Tapi ustaz saya dulu, proses saya dulu mengaji tauhid dulu, dia contoh, dah bagi tahu dah, lagi sekali lah. Contohnya kalau kita ada ayam satu reban, berapa ekor? 30 ekor, kita nak sembelih semua sekali. Satu hari tu, bukan satu hari, 1 jam aja kita sembelih semua. Jiran kita kata, kenapa? Kenapa sembelih semua? Lah ikut kita lah ayam kita. Dia tak boleh tanya kenapa. Lah sembelihlah seekor sehari, dapatlah 30 hari. Dia tak boleh, dia tak ada hak nak cakap apa-apa pada kita. Macam puan-puan kan beli bunga macam cantik-cantik tu kan, ke keladi, pokok keladi. Dah tak ada dah pokok keladi ya. 10,000, 15,000 barunya orang jual pokok keladi. Kemudian puan-puan beli, puan-puan buang aja. Zalim? Tak, sebab puan-puan punya. Itu gambaran sedikit lah yang saya belajar dulu. Ustaz-ustaz saya dulu, masa kita belajar dulu. Akhir sekali kita kata apa? Kita ni, walau apa pun Allah lakukan ke atas diri kita, tak pernah satu saat pun, satu tempat pun, satu keadaan, tak ada satu pun kezaliman. Kenapa? Kita ni dia punya. Dah kecil-kecil dah mati dah. Siapa yang matikan? Ya Allah. Baru lahir satu hari dah mati. Yalah. Allah ni tak ada kasihan belas ke? Jangan pernah sebut benda-benda yang macam tu. Allah ni takkanlah buat, bagilah dia hidup setahun. Kita ni siapa nak cakap begitu? Sebab tu dikatakan, tapi Allah Ta'ala ni walaupun begitu,
dia isytiharkan diri dia, la zulmal yaum, pada hari tak ada kezaliman. Jangan risau, Allah tak akan pernah sekali-kali menzalimi kita. Kenapa? Kerana kita semua ni milik dia. Maka zalim itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Sedangkan tidak ada berlaku yang demikian bagi Allah. Apa makna zalim? Buat sesuatu tak kena pada tempat. Itu zalim. Kalau bahasa Arab dia kata macam mana? Wada'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Letak satu benda bukan pada tempat dia. Contoh, orang kopiah ni kat mana pakai dia? Kat kepala. Dia pakai kat kepala lutut. Itu zalim. Betul. Pernah nampak orang letak songkok kat kepala lutut? Tak pernah. Sebab orang perempuan kan, perempuan duduk belah sana. Dia angkat kepala lutut dia masa duduk mengaji tu macam ni. Boleh dia ambil, dia letak kat sini, dia pegang macam ni. Ada. Itu apa tu? Zalim. Kenapa zalim? Letak satu benda kena pada tempat. Itu takrif lah, umum. Okey ya? Dah kenyang, makan juga. Itu zalim. Tak mengantuk tapi tidur juga. Itu zalim. Tak kena pada tempat dia. Boleh ya? Maka itulah makna zalim. Maka Allah Ta'ala itu tidak akan boleh sekali-kali kita katakan Allah itu zalim. Kerana apa? Kerana dialah yang berhak menentukan di mana tempat sesuatu itu, lalu meletakkan di tempat tersebut. Ikut Allah, Allah nak letak siapa, Allah letak kita di mana, Allah nak jadikan kita apa, Allah nak sakitkan kita, Allah nak sehatkan kita. Dia punya pasal, sebab kita ni dia punya. Tak ada istilah zalim. Apatah lagi di saat Allah cipta kita, Allah bagi segala-galanya pada kita. Dengan makannya, dengan minumnya, dengan udaranya, dengan oksigennya, dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan segala-galanya kesehatannya, kemewahannya. Tiba-tiba kita guna segala apa yang Allah bagi itu untuk buat dosa pada Allah. Maknanya orang ni memang cuba cari pasal dengan Allah, tapi itu pun Allah tak cari pasal dengan dia. Allah bagi peluang pada dia. Baca dulu. Okey tak buku catatan? Rasa macam mana? Banyak dosa ke banyak pahala? Banyak dosa. Bertanggungjawab tak terhadap dosa? Layak tak dia apa? Dia azab. Maka orang yang kena azab akhirat nanti, dia akan menerima. Dia tak akan salahkan sesiapa. Allah, malaikat dia tak akan salahkan. Dia akan terima. Kenapa? Kerana betapa lembutnya urusan Allah dengan dia. Macam kita dengan anak kena buat macam tu juga tahu. Kita dengan anak-anak ni tak payah kadang-kadang kita terlepas juga kan. Biasalah. Panggil dia, bagi tahu dia. Okey, abang ada buat apa hari ni? Buat ni kan? Ni 1, 2, 3. Tanya dia balik. Salah tak yang ni? Salah. Biar dia mengaku. Dia tahu dia salah. Okey salah, okey salah. Orang salah ni kena denda kan? Kena hukum kan? Ya. Biar dia tahu dia tahu dia. Okey, kena hukum. Okey, nak hukum yang mana? Cuba tanya dia balik. Tapi akhirat nanti kalau tanya memang neraka je lah. Tak ada hukum lain lah. Nak apa? Nak basuh pinggan? Pergi basuh pinggan. Mana biar dia tahu dia silap. Dan dia menerima kesilapan dia. Dan mengakui kesilapan dia. Dan dia menerima dengan senang hati hukuman terhadap dia. Itulah cara Allah dengan hamba-hamba yang berdosa. Dia ada satu bab kalau mengaji tasawuf. Dia ada satu bab mengaji tasawuf. Dia panggil at-takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Kenapa kita nampak cantik dan indahnya akhlak baginda Nabi? Kerana dia berakhlak dengan akhlak Allah. Apakah akhlak Allah? Akhlak Allah ni memberi peluang sepenuhnya kepada orang yang bersilap itu mengakui kesilapannya, dan memberi peluang kepada orang yang silap dan berdosa itu menerima dengan senang hati hukuman ke atas diri dia. Ini salah satu. Itulah kelembutan Allah. Ni tidak kita ni jumpa je orang buat silap, memang panggil apa? Nikmat ke apa? Dah dapat dah. Memang betul dia silap. Okey, memang betul dia salah. Memang betul dia berdosa. Tapi tak ada hak kita memalukan dia. Tak ada hak kita memaki dia. Tak ada hak kita menghuman dia dalam neraka. Apatah lagi. Ni ada orang dia jumpa orang buat maksiat kan. Ni kaki maksiat, ni ahli maksiat. Viral dia satu dunia. Inilah ahli-ahli neraka. Subhanallah, ini manusia yang benar-benar tak bertanggungjawab dan tak sedar siapa diri dia. Dia pandai-pandai dia ingat dia dunia ni dia punya, diri dia punya, orang yang berdosa tu dia yang tentukan. Ini manusia yang tak bertanggungjawab. Inilah belajar tauhid. Apa makna belajar tauhid? Hanya Allah penentu segala-galanya. Okeylah.
Muka surat apa tadi? 73. Bukan. Teks muka surat 72 lagi. Kita baca. Warubbama inda husulil uqubah. Warubbama dan boleh jadi inda ketika husulil uqubah dia mendapat seksaan. Ya, apabila dia mendapat seksaan, yash'uru bi lutfillahi bihi. Dia masih merasa kelembutan Allah terhadapnya, terhadap dirinya. Di saat orang-orang yang berdosa di akhirat nanti, dia masih merasai betapa lembutnya Allah. Di sini saat menyesal habis-habisan. Macam kita lah dengan mak kita kan, betapa mak kita sayang dan cinta pada kita, betapa mak kita begitu lembut urusan dia dengan kita lihat. Saya ada beberapa benda yang dimaklumkan. Majoriti ibu ni dia seorang yang lembut, penyayang kepada anak-anak dia. Tapi ada juga ibu-ibu ni yang tidak bertanggungjawab pada anak dia. Yang merosakkan jiwa anak dia, yang dia nak sebagaimana yang dia nak. Kan? Macam contoh anak nak kahwin kan, contoh kan. Kita dah kahwin dah kan, dah dapat anak tu. Kita dah lalui kehidupan berkeluarga, ada suami, ada anak, ada apa. Dia ada masa dia. Ni masa zaman anak ni. Jangan keras sangat dengan dia. Kadang-kadang dia nak kat siapa. Kita jangan nak ikut apa yang kita nak. Mama tak berkenan. Ini yang kadang-kadang anak keluar perkataan, bukan mama nak kahwin tu. Yalah, tapi agak-agak lah kan. Tapi jangan terlalu sangat kita ni nak sebagaimana yang kita nak. Akhir sekali kita tak bagi. Mama tak bagi. Derita kawan tu. Jangan. Ini kadang-kadang kena gaya. Kadang-kadang kita apa? Kita menzolimi anak kita. Dia ada perasaan dia sendiri. Dia ada kehendak dia sendiri. Dia ada cita rasa dia sendiri. Maka pandai-pandai kita apa ni? Sebab ada orang yang ni tak bawa yang ni tak boleh, bawa yang ni tak boleh, bawa yang ni tak boleh. Menduda kawan tu sampai ke tua. Betul ke duda ya? Duda yang dah kahwin kan, membujang. Salah pula saya. Duda lain macam pula. Betul. Berapa ramai anak perempuan yang umur dah 30, umur dah 35. Mak tu dia cerita kat saya. Berdosa mak tu. Dia nak jejaka pilihan macam dia nak. Kan dia dah dapat jejaka tu yang nama ayah kawan tu. Cukup lah. Jangan buat pilihan yang bukan-bukan tau. Kadang akhlak dia baik, akhlak dia tak campur. Dan anak kita akhlak bagus ke? Dia tak cukup handsome, anak kita cantik sangat ke? Contoh. Saya cakap macam ni supaya kita tersentuh sikit lah. Bukan nak cakap kasar, minta maaf lah. Tapi kadang-kadang itulah. Sebab ada keke ya Allah. Tak kahwin kawan. Lelaki ni kan mudah sikit buat pilihan. Tapi bawa satu tak jadi, bawa dua tak jadi, bawa tiga tak jadi. Akhir sekali feras kawan tu tak apa lama. Tunggu dia yang mak nak macam mana. Zalim kita pada anak kita, jangan. Tapi kita nak bagi tahunya bahawa ada ibu-ibu yang begitu sekali